video tu very long, panjang, tapi sebenarnya sikit je explanation dia. Okay, cuma sebab dia ada banyak shape kan, dia ada banyak shape, kita nak determine the point tu, sebab tu video tu jadi panjang. Tapi tak susah lah sebenarnya ellipse dengan parabola ni. Okay, berdasarkan apa yang saya tengok dekat YouTube, dekat view tu, saya tahu ramai lagi sebenarnya yang belum tengok. In fact, soal video circles pun ramai lagi yang belum tengok. So saya sangat-sangat harap lah hari ini, malam ni ada UPS ke apa-apa ke? Malam ni ada apa-apa? Ada ke? Tak ada? Tak pasti, Miss. Tak pasti. Macam mana boleh tak pasti? Saya rasa malam ni kamu tak ada apa-apa lah. So please spend tonight to finish all videos for chapter 4.2. Okay? Tutorial ni saya akan ajar kamu je. So kalau belum buat lagi tak apa, but make sure habiskan tengok video tu and try to do the questions. Kalau tak tahu nak buat nanti boleh refer balik lah dekat recording ni. Okay, sebab on Thursday saya nak start chapter 5 which is vectors. Okay, sebelum tu kita recap sedikit untuk ellipse dengan parabola. So the whole thing about circles ni ada banyak lah. Okay, kita dah tengok soalan untuk circles, banyak situation yang dia boleh bagi. Okay, so tips untuk buat soalan circles, biasanya kalau dia bagi koordinat, kita lukiskan dia. Okay, lukiskan circles tu, lukiskan koordinat tu dekat axis yang mana. Okay, so senang untuk kita determine, lagi-lagi nak determinekan equation of tangent, length of tangent. Untuk soalan exit ticket, saya tak rasa ada masalah sebab exit ticket untuk 4.1 ada 2, 9 dengan 10, dua-dua soalan straightforward. Okay, cuma ada satu masalah, ialah bila kamu dapat r square equals to 5/2. Okay, which is kita dapat r is equals to square root 5/2. Okay, and kamu tekan calculator square root 5/2, which is sebenarnya dalam calculator ialah square root 10/2 sebab kita buat rationalize. Okay, tapi ramai sangat yang bagi jawapan dekat saya square root 10/2. Sama ke these two things? Sama ke tidak? Tidak. Tak sama tak sama So kalau kamu bagi ini salah. So make sure please check again your work. Okay, saya sebenarnya berdasarkan kerja kamu ni saya boleh tahulah siapa kawan dengan siapa, siapa buat kerja bila. Okay, contoh saya tahu Michelle dengan Audrey ialah best friend. Okay, jalan kerja sebiji sama tapi tulisan lain-lain. Saya okey je sebenarnya, saya okey je, tapi please lah kalau kamu nak bincang ataupun kamu nak tanya kawan kamu tu, saya tak kisah pun kamu nak tiru sebenarnya, saya okey. Okay, as long as kamu tiru dengan bijak. Okay, kita tak tiru dengan B yang satu lagi tu. Okay, kita jangan tiru salin semua, kawan kamu salin nombor 2, kamu pun salin nombor 2, padahal itu soalan nombor 1. Okay, so please nak tiru dengan bijak. Okay, yes Max, kamu boleh belajar daripada jalan kira, memang boleh pun sebenarnya. Okay, tapi itu bukan cara yang paling baik. Cara yang paling baik ialah teka-tepikan nota, buat sendiri soalan and then check the final answers. Okay, tapi kalau kamu nak study dengan kawan-kawan kamu, saya tak boleh nak halang, saya tak kisah pun as long as kamu dapat something daripada apa yang kamu buat tu. So jangan sia-siakan masa yang kamu guna untuk buat exit ticket tu semata-mata untuk hantar sahaja. Okay, faham ke apa saya tengah cakap ni? Faham, Miss. Faham, Miss. Okay. Faham, Miss. Oops. Okay, so kita recap sedikit untuk ellipse dengan parabola. So ellipse, kita ada dua shapes. Okay, kita ada dua shape, kita ada vertical, kita ada horizontal. Okay, which is yang differentiate dua shape ni ialah nilai Value A dan B. Value A dengan B. So ini ialah A greater than B, ini ialah A less than B. Okay, sebab apa value ni differentiate the shape? Sebab kita tahu distance antara center, so kita kat sini ada center, kat sini kita ada vertex. Okay, kita tahu distance ini ialah A. Okay, so kalau A lagi panjang, obviously dia ialah horizontal. Sama juga distance antara, let's say dekat sini ialah center kamu, sini ialah vertex kamu. Distance ni masih lagi A. Okay, ini ialah A. So kalau A lagi pendek daripada B, B yang ini. Okay, kalau A lagi pendek daripada B, obviously bentuk dia vertical lah. Okay, ini yang paling penting, tengok soalan. Benda yang pertama kamu kena tentukan ialah the shape of ellipse. Okay,
So satu lagi formula yang kena tahu ialah C. Okay, kadang-kadang soalan suruh cari find the equation of ellipse tapi dia tak bagi A. Okay, dia tak bagi A dengan B, dia bagi C dekat kita. So you have to know the formula. Kalau untuk A lagi besar dengan B, A square minus B square. Kalau A lagi kecil daripada B, C square equals to B square minus A square. Okay, so ini yang paling penting. So we have the standard equation x minus h square over a square plus y minus k square over b square equals to 1. Okay. So untuk ellipse ada 3 keyword kita. Okay, 4 lah sebenarnya. Kita ada center, which is center kita ialah hk, comes from the equation here. Okay. And then we have the foci, which is ada 2 coordinate of foci. Okay, ada 2 coordinate foci. And then kita ada vertex. Ada 4 coordinate of vertex. And kalau horizontal, ini ialah major vertex. Kalau vertical, ini ialah major vertex kamu. Okay, horizontal, this is major axis. Vertical, this is major axis. Okay, so and satu lagi ialah major and minor axis lah. So this is the 4 things that kamu kena tahu. Okay, major and minor axis, kalau dia horizontal dekat sini, kalau shape dia horizontal, berapa length major axis kamu? 2A. 2A. Okay, sini, ini kalau shape dia horizontal, this is called as major axis. So dekat sini ialah A, dekat sini ialah A, therefore your major length of major axis ialah 2A. Length of minor axis ialah 2B. Okay, itu ialah basic. Okay, so apa lagi yang kita kena tahu tentang ellipse ni? Kita kena tahu that foci lies on major axis. Okay, foci lies on major axis. So ini penting. Okay, contoh macam exit ticket hari ni. Soalan yang pertama, ellipse with foci -1, -3 and 7, -3. Dia just bagi foci je kat kita. But you know that the foci lies on major axis. So daripada 2 coordinate of foci ni, kamu boleh tahu shape dia. Okay, kamu boleh tahu shape dia apa. And dekat sini pun dia tak bagi vertices kat kamu. Vertex dia tak bagi pun. Okay, so ini nanti saya explain later lah. Kat mana kita tadi? Sini. Okay, so satu benda yang penting, selain daripada keyword ni, kita kena tahu foci always lies on major axis. Okay, and then the distance lah. A, saya tulis lah. A distance center dengan V untuk vertical. Okay, B distance C and V untuk, sorry, tadi horizontal, ini vertical. C pula distance antara C and foci. Okay, so tak kisah sebenarnya dia bentuk dia vertical ataupun horizontal, yang macam ni sentiasa A, yang macam ni sentiasa B. Ini sentiasa A, ini sentiasa B. Okay, sebab itu dia determinekan shape dia. So that's it for ellipse. So satu lagi tips yang saya ada ajar dekat the end of parabola punya video, which is kita ada H, X, V, Y. Okay, H, X, V, Y ni apa sebenarnya? Okay, to determine coordinate of, determine foci and major axis. Okay, kadang-kadang kita confuse apa benda yang sebenarnya bertukar. So kalau shape dia horizontal, untuk foci dengan major vertex dekat sini, ini okay, foci dekat sini dengan major vertex, only coordinate X yang akan bertukar. Okay, only coordinate X akan bertukar. So kalau kita ambil center, H akan plus minus by P lah, K akan kekal. Okay, VY kalau shape kamu vertical dekat sini, untuk major axis dan juga foci, only coordinate Y yang akan bertukar. So kat sini dia akan jadi H, K plus minus P. Sorry, bukan P, C dekat situ H, K plus minus C dekat situ. Okay, boleh nampak ini ialah basic ellipse.
Okay, soalan tak adalah akan straightforward bagi kamu foci, vertex, center, find the equation. Tidak, sama macam circle, dia akan bagi situation dekat kita. So from that situation, kamu kena tahulah macam mana nak cari A, B, C dan seterusnya. Boleh faham ellipse macam mana? Boleh, Miss. Boleh. Miss. Okay, so kita tengok pula untuk parabola. So kita tahu parabola ada 4 shape. Okay, ada 4 shape, so maksudnya ada 4 equation. Kita ada y minus k square equals to plus minus 4p x minus h. X minus h sahaja tak ada square. Okay, satu je square dia. Square dia yang kat sebelah kiri je. Sama juga if we have x minus h square equals to plus minus 4p y minus k. Yang atas shape macam mana? Kanan kiri, atas bawah? Kanan kiri. Kanan kiri. Okay, kanan kiri. Macam mana nak ingat? Kamu ingat je. Kamu semua orang, saya rasa semua orang tahu yang x square ialah macam ni. Okay, so kita je tengok kat sini. Kalau x square, obviously dia akan jadi atas ataupun bawah lah. Okay, so x square ialah atas ataupun bawah. So yang membezakan dia ialah sign dekat sini. So this is plus, minus, plus, minus. Okay, so itu 4 shape parabola kamu. So untuk parabola pula kita ada 3 keywords kita. Okay, bukan center, kita ada vertex. Kita ada vertex, kita ada focus, and kita ada directrix. Okay, kita ada directrix. Ini 3 benda yang kamu kena carilah biasanya untuk sketch parabola. Okay, and satu lagi yang kamu kena tahu ialah axis of symmetry. Okay, axis of symmetry ialah di tengah-tengah parabola kamu yang membelah parabola kamu. So kalau shape macam ni, axis of symmetry dia macam ni lah, which is parallel to x-axis. Okay, horizontal. Kalau shape macam ni, axis of symmetry di tengah-tengah ni, which is vertical. Okay, so satu lagi benda yang kena tahu ialah axis of symmetry. Sebab soalan kadang-kadang akan bagi tahu axis of symmetry parallel to apa. So kamu boleh tahu shape dia berdasarkan ayat yang itu. Okay, so apa yang saya bagi tahu dalam video, dia punya tips ialah K, X, A, B, Y. Okay, K, X, shape kanan, kiri. Okay, ini untuk determine coordinate of focus dengan directrix. Okay, so apa koordinat yang bertukar sekarang? Kalau KKX, maksudnya kalau shape kanan dengan kiri, only koordinat X yang bertukar. Okay, so kita contoh ambil vertex kita, koordinat X yang bertukar. Okay, jarak antara vertex dengan focus ialah P. So plus minus P lah. K akan stay as it is. ABY, so atas bawah ini only Y will change. Okay, so itu ialah salah satu cara untuk kamu ingat apa koordinat yang bertukar. Okay, kalau nak paling mudah sebenarnya kamu kena tengoklah. Obviously kalau fokus dekat sini mestilah X yang akan bertukar. Okay, tapi kadang-kadang tak nampak sangat bila kamu tak lukis graf. So penting walaupun soalan tak suruh sketch, kita lukis je dekat atas axis. Samalah untuk tiga-tiga, circles, ellipse, parabola, lukiskan. Kalau kamu ada point, terus plotkan dekat atas axis kamu. Okay, baru nampak dekat mana apa sebenarnya shape kita yang kita nak. Okay, so itu untuk ellipse. Dengan parabola tak banyak pun, very straightforward sebenarnya, cuma macam biasa soalan dia boleh susahkan. Okay, saya tak nafikan dia boleh susahkan soalan. So now let's see tutorial. Dia buka tutorial kamu, saya tak adalah nak bincang semua soalan, saya nak bincang few question sahaja. So dekat sini kita tengok soalan B. Sorry lah, semalam saya punya task tu saya tulis 12 sampai pukul 3.30. Siapa tak tahu, saya macam keliru pula semalam, tak tahu lah apa yang jadi. And satu lagi, saya baru perasan exit ticket 10 saya, soalan dia sama sebiji macam dalam nota. Tak ada seorang pun yang beritahu saya soalan tu sama. Ada satu soalan cari point of intersection. Okay,
Sebaik tak ada orang yang salah. Kalau salah juga saya tak tahulah nak buat apa. Sebaik semua orang betul. Okay. So, kita tengok soalan 15B. The question asks to find the vertices, foci, center, major and minor axis for the ellipse. Okay, so the first thing that you have to do is to determine the shape first, horizontal ke vertical. Okay, but before that, depan ni mesti kena satu. Okay, depan ni mesti kena satu. Same untuk parabola, depan ni mesti kena satu. Okay, coefficient of x, y tu mesti kena satu. So kalau kamu tengok dekat soalan ni, coefficient of x square, y square kamu satu ataupun tidak? Tidak. Tidak. Okay, tapi dekat sini pun mesti kena satu. Okay, equation dia mesti kena satu dekat sini. Okay, kalau kita tengok sebenarnya kat sini kita tahulah dia punya center ialah, apa center dia? Kalau kita tengok sekaligus soalan tu, apa center dia? Sekali imbas kat sini kita tengok apa center dia? Anyone? Kosong, kosong. Kosong, kosong. Okay, kosong, kosong. Sebab biasanya kita ada x minus h square. Okay, which is obviously h kamu tu kosong lah sebab tu dia tinggal x square je kat sini. Okay, biasanya kita ada y minus k square. So k kita kosong lah sebab tu tinggal y square sahaja kat situ. Automatically kita ada center kita. Tetapi dekat sini, okay, untuk cari the foci ataupun apa-apalah. So sekarang kita sebenarnya dah dapat dah center kita. Center ni dah cari. Okay, untuk determine the foci dengan vertices, major and minor axis ni, kita kena tahu A dengan B kita. Okay, the problem now is the question belum dalam standard equation lagi, belum dalam standard form lagi sebab depan ni bukan satu. So apa yang kita nak buat? Bahagi dengan 4, boleh ke? Any idea? Kalau kita bahagi dengan 4, okay, kalau kita bagi every term dengan 4, okay, kamu tak boleh bagi sebelah je tak boleh bagi sebelah. Semua, kalau nak bahagi dengan 4, semua tu kena bagi dengan 4. Every term dalam equation kamu kena bahagi dengan 4. Ini pun kamu kena bahagi dengan 4. How are we going to simplify this equation so that in front of x square and y square becomes 1? Simple fraction je dekat sini. Kasih factorize 4. Kasih factorize 4, boleh juga kasih factorize 4 tapi still coefficient dia bukan 4 dekat situ. Boleh juga sebenarnya nak factorize ke 4 tapi cara yang lagi senang ialah 4 ni kita turunkan dia ke bawah. Okay, kita turunkan dia ke bawah. If x square over 9 over 4 plus y square over 25 over 4 equals to 1. Okay, basic fraction sebenarnya. Yang ini dengan yang ini sama ke tidak sebenarnya? Sama. Okay, tak percaya boleh tekan kalkulator kamu. Contoh kita ada 1/2/3. Okay, dia akan sama dengan 3/2. Betul tak? So itulah cara kita simplifikan equation kita. Sebab kalau kita divide by 4, ini kena divide by 4 juga. So kita end up dengan menyusahkan lagi kerja kita. So from now we know that this equation, this is your a square, this is your b square. So we have a square equals to 9 over 4, b square equals to 25 over 4. Okay, boleh cari apa lagi kat sini? Ada a, ada b, boleh cari apa? C. Okay, macam saya cakap tadi, the first thing yang kita kena buat bila kita ada standard equation ialah untuk determine the shape of the graph. So sekarang A lagi besar daripada B ke A lagi kecil daripada B? 9 over 4 besar daripada 25 over 4 ke kecil? A lagi kecil. A lagi kecil daripada B. So we know that the shape ialah vertical. Okay, so ini benda pertama kamu buat so that kamu tahu major axis dia ialah vertical. Okay, kamu tahu foci dia akan lies dekat major axis. Itu nampak dah lah semua tu. So from now kita ada A, kita ada B, kita boleh cari C. Apa equation untuk C? C square equals to apa tolak apa? B square minus A square. Okay, B square minus A square. Okay, sentiasa yang besar tolak yang kecil. Kadang-kadang kamu tak dapat jawapan sebab tersalah equation C dekat sini. Okay, kadang-kadang salah A square minus B square. Sedangkan
B lagi besar daripada A. So always refer back to this one. Mesti kena tulis lah, ini kena tulis. Okay, kalau B lagi besar, B square minus A square. So here we have C square equals to 25 over 4 minus 9 over 4, which is we end up with 4. Juga 4. Okay, C square equals to 4, C equals to 2. Okay, so dekat dekat sini kita ada, so kat sini kita ada A equals to 3 over 2, B equals to 5 over 2. Okay. Kita ada nilai A, kita ada nilai B, kita ada nilai C. Okay, macam saya cakap tadi, soalan ni minta vertices, foci, major and minor axis. So tak payah susah-susah kamu nak fikir macam mana nak cari foci ni, apa kena tambah dengan apa, tak perlu susah-susah. Kita just draw on the axis sahaja. Okay, so apa point yang kita ada, the first point yang kita ada ialah the center, okay, which is lies on the origin. So kita label je lah center kita. Center kita kat sini, 0, 0, center. Okay, so kita tahu kita punya shape ni ialah vertical, so somewhere like that lah. Okay, so now kita tahu vertex kita kat sini, contoh V1 kita, V2 kita. Foci kamu lies dekat mana? Major axis. Sini. F1 dengan F2. Foci bukan di tengah-tengah center dengan vertex Itu satu benda yang kamu kena tahu. Foci ni bukan di tengah-tengah center dengan vertex sebenarnya. Okay. So this is your minor axis. V3 dengan V4. So now the question asks to find the foci. So berapa nilai foci kamu? So sekarang shape kita ialah vertical. So apa yang kita tahu ialah HX VY. So ini ialah VY. Kita tahu Y yang akan bertukar. Okay, coordinate of Y yang akan bertukar. So X stay as it is 0. Okay. So Y dekat sini kamu ambil 0. Foci 1 berada di atas. So kalau atas kita kena tambah. Tambah dengan apa? Dengan C. 2. Tambah dengan C, 2. Okay, so ini ialah C, ini ialah A, ini ialah B. Okay, boleh nampak? Okay, Boleh miss. alright. So satu lagi foci ialah 0. Kalau foci tu di bawah, koordinat di bawah center, kita kena tolak dengan C. So 0, sini kita ambil 0 minus dengan C, kita ada negatif 2 dekat sini. Okay, so V1, Y yang akan bertukar, so X stay as it is. Jarak antara center dengan vertex 1 tadi berapa? A, B, C? 5 over 2. B. Okay, so kita ambil 0. Since dia berada di atas, kita plus dengan B. So kita ada 5 over 2. Sebenarnya kalau center kamu dekat origin ni tak ada masalah pun. Straight away kita tahu ini ialah negative 5 over 2. Okay. V3. Okay, V3 Y bukan Y yang berubah Macam saya cakap, ini hanyalah untuk major vertex. Okay, major vertex dan juga foci. Okay, so minor vertex maksudnya X lah yang akan berubah. So V3 kat sini, Y akan sama, so Y kekal 0. Jarak antara ini dengan ini ialah A, so dia akan jadi, sebelah kiri akan jadi apa? Negative 3 over 2. Negative 3 over 2. So on this side here, obviously 3 over 2, 0. Okay. So bila center dekat origin ni sebenarnya 10 kali lagi senang. Okay, tak payah tambah-tambah, kamu tahu sebelah sana akan jadi positif, sebelah sini jadi negatif. Okay, so the last thing that we have to do is just draw the parabola lah, sebab soalan tu suruh sketch. Okay, make sure passes all the lines and make sure dia jadi parabola. Okay, janganlah, sebab kadang-kadang kita just plot, kita secuba-cubanya lah, seboleh-bolehnya nak kena dekat kamu punya point tu, nanti dia akan jadi macam bulatan. Okay, make sure bentuk dia macam parabola. So kalau nak lagi senang sebenarnya, lukis dulu nanti kamu plotkan. Okay, lukis dulu baru plotkan. Tapi
Depends lah mana cara yang paling senang. So dekat sini soalan ada cakap juga major and minor axis. Okay, so kita tahu major axis kita ialah y equals to bukan y equals to 0. Major axis kamu berapa? Dekat mana major axis tu? X equals to 0 ke y equals to 0? Ini major axis kamu. X equals to 0. X equals to 0. Okay, minor axis kita ialah y equals to 0. So that is how you determine your major and minor axis. So nampak dekat sini, ini ialah major axis kita. All the major vertex and foci akan sama dekat x equals to 0. Okay, so ini ialah minor axis kita. Silap sini. Y equals to 0 ialah minor axis kita. Okay, so itu macam mana kita nak buat very basic questions untuk ellipse. Okay, tapi kena tahulah yang depan coefficient of x square dengan y square mesti kena jadi satu. Jelas ke tidak? Boleh? Okay. Jelas, Miss. Boleh, Miss. Untuk soalan D, apa kita kena buat dulu? Kena buat apa untuk soalan D? Arrange. Apa? Completing the square. Completing the square. Okay, so untuk circle, untuk ellipse, untuk parabola, kalau dia bagi general equation, apa yang kita nak buat untuk tukar kepada standard equation is basically just completing the square. Okay? Okay, so kamu kena sekalikan lah x square dengan x ni, y square dengan y ni. Okay, boleh tengok video lagi macam mana nak buat, saya tak nak terangkan soalan yang sama. So now here comes the situation that we have here. P21 is a point on ellipse. Apa yang kamu tahu daripada first sentence kat sini? P21 is a point on ellipse. Apa yang kita boleh buat dengan point 21 tu? Point P tu. Substitute masuk. Substitute masuk. Ini ialah x, y kamu. Okay, always alert that. Ini ialah x, y kamu. Sama macam ayat yang sebelum-sebelum ni, dia kata point ni passes through. Okay, benda yang sama. Kenapa dia bagi, mesti ada sebab. Mesti kena substitutekan dalam x, y. So dia kata with foci square root 30 and negative square root 30. So from that foci, you know the major or the minor axis. Apa shape kita kat sini? Vertical ke horizontal? Horizontal. Horizontal. Okay, horizontal. So let's write the standard equation first. So sekarang mungkin ada yang macam mana boleh dapat horizontal. Okay, satu cara untuk tak confusekan kita ialah macam saya cakap, draw the diagram. Okay, plot what you have. Any coordinate that you have, plot on the axis. So we have square root 30. Let's say square root 3 dekat sini. Negative square root 3 dekat sini. Okay, inilah negative square 30. Okay, ini ialah F1, ini ialah F2. Okay, foci always lies on major axis. Mana dia? Foci always lies on major axis. So major axis kamu sekarang ialah inilah horizontal. Okay, maksudnya shape kamu automatically akan jadi horizontal. Boleh nampak? Macam mana kita tahu dia horizontal? Boleh, Miss. Boleh? Boleh, Miss. Ataupun salah satu lagi cara macam tadilah, which is kita determine, nampak dekat sini 0, 0, which is dia sama dekat y. Okay, dia sama dekat y, maksudnya y equals to 0. Y equals to 0 itulah major axis kamu maksudnya. Okay, alright. So now, the question asks for the equation of ellipse. Kita tahu tak center kita? Boleh tahu center kita tak? Aku. Boleh. Okay. Boleh tahu. Macam mana nak tahu center kita? Midpoint of two foci. Yes. Okay, center, midpoint between two foci, midpoint between two vertex, major vertex, midpoint between two minor vertex. Okay, tapi kalau kita tengok kat sini, obviously kamu tahu dia punya
center dekat kosong-kosong. Tapi saya just nak tulis je lah. Sebenarnya dekat center dekat kosong-kosong ni sangatlah senang sebenarnya. Okay, midpoint foci. So kita ada negative square root 3 plus square root 3 over 2, 0 plus 0 over 2 lah. So we end up with, betul ke saya buat ni? Betul lah tu. 0, 0. Okay, so here's gonna be the center, kosong-kosong. So kita dah tahu dah HK kita. So let's just substitute that into the equation. So we have x square over a square plus y square over b square equals to 1. Kita tak ada a, kita tak ada b. Okay, kita tak ada a, kita tak ada b. Apa yang kita ada dekat dalam diagram kamu ni? Contohlah kamu punya ellipse macam ni. P. C. Boleh tahu C tak? Bukan center C, jarak antara center dengan foci. Boleh tak tahu? Boleh. Boleh. Okay. Ini ialah jarak antara center dengan foci. Obviously berapa jarak dia kat situ? Square root 3. Square root 3. Okay. Nampak macam ni daripada origin senang lah, tak ada masalah. Okay. Kalau HK kamu bukan dekat origin, just tolakkan sahaja. Okay. Nilai dekat sini, tolak dengan nilai kat sini. So we know that our C is equals to square root 3. Okay, so now kita boleh gunakan formula C. Sentiasa gunakan formula C square itu. Okay, so kita ada C square equals to A square tolak B square ke B square tolak A square? sorry. A square tolak B square. A square tolak B square. Okay, sebab shape kita, sebab A lagi besar daripada B. So A square minus B square, C kita ada. So here is square root 3 square equals to A square minus B square, which is we end up with A square minus B square equals to 3. Okay. Aim kita ialah untuk cari A dengan B. Tapi kita cuma ada satu equation. Macam mana nak cari A dengan B? Apa lagi yang kita boleh buat untuk wujudkan satu lagi equation? Substitute. Substitute? Apa? Substitute 2, 1 yang itu dalam equation x square over a square plus y square over b square equals to 1. Betul, Brian. Okay, so satu cara kita ada standard equation kita kat sini and kebetulan kita ada formula C square. Okay, always use this formula. So we have one equation, okay, in terms of A dengan B sebab kita nak cari A dengan B. So to find another equation ialah kita gunakan point yang ada ni. Okay, saya cakap dah, kalau dia bagi tu mesti ada sebab. So here we have at P21, we know that this point passes through the ellipse. So ini ialah X, Y kamu. So just substitutekan je lah. 2 square over A square plus 1 square over B square equals to 1. Okay, so dekat sini tricky sikit, basic mathematics kamu kena betul lah, kena okay. Apa yang kita nak buat sebelah kiri? Apa kita boleh buat dulu sebelah kiri? Apa? Kat sini kamu ada 4 over A square plus 1 over B square equals to 1. Nampak je fraction macam ni, apa yang kita buat? Sama denominator. Yes, samakan denominator. For B square plus A square over A square B square equals to 1. Okay, A square B square kita bawa pergi sebelah, A square B square for B square plus A square. Okay, so now kita ada A square kita kat sini. Okay, let's make A square as the subject. So we have A square equals to 3 plus B square. Okay, substitute dekat sini. Okay, saya harap kamu nampak lah, saya tak nak tulis lah, kamu pandai-pandai lah, ni substitute. Okay, so we have 4B square plus A square which is 3 plus B square equals to A square which is
3 plus B square. Okay, ingat subjek dekat sini ialah A square, bukan A Subjek dekat sini ialah A square. So kamu tak perlu squarekan lagi sekali. Okay, so now di sebelah kiri kita ada 4 tambah 1, kita ada 5B square tambah 3. Di sebelah kanan kita ada 3B square plus B4. Now kalau kita susun balik, kita ada B4, 3 tolak 5, kita ada negatif 2B square minus 3 kita bawa sebelah equals to 0. Okay. Nah, sekarang dah lupa dah sebenarnya apa kita nak cari. Kita nak cari apa sebenarnya ni? Apa yang kamu nak cari sebenarnya ni? Kita nak cari equation of ellipse, which is kita tak ada nilai A dengan B, so kita buat semua benda ni untuk cari A dengan B, which is we end up here. So macam mana nak selesaikan B to the power of 4 minus 2B square minus 3 equals to 0? Anyone? Let B squared equal to U. Betul. Okay, balik semula kepada semester 1 kita, index equation. So apa yang kita boleh buat kat sini ialah kita boleh let U equals to B square. Okay, so kat sini dia akan jadi U square minus 2U minus 3 equals to 0. Which is kita dapat U sama dengan berapa? U equals to? 3. Negative 1, U equals to 3. Okay. Macam saya cakap balik, recap balik, sebenarnya kita nak cari apa? Kita nak cari A dengan B, kita bukan nak cari U. So jangan lupa tukar balik. U kita ialah B square equals to negative 1, B square equals to 3. Boleh? B square equals to negative 1 boleh? Tak boleh. Tidak boleh. Okay, reject. Okay, square root negative 1 tak ada. So automatically kita ada B square is equals to 3 ataupun B equals to plus minus square root 3. Okay, tak penting pun B tu, kita bukan nak cari B, kita nak cari B square sebab kita nak sub dalam equation kita. So since we have the value for B squares, we can find the value of A square, which is 3 plus, berapa B kamu tadi? 3. Okay, 3 plus 3 which is A square kita is equals to 6. Okay, so ada B square, ada A square, bolehlah masukkan semuanya dekat dalam standard equation kita. So we have X square over 6 plus Y square over 3 equals to 1. Boleh, jelas? Jelas. Jelas, Miss. Jelas, Miss. Okay, so sekarang soalan Okay. ada bagi dua foci, ada bagi point yang passes through the ellipse. So daripada situ kamu boleh cari equation of ellipse. Okay, so that is one way to solve this question lah. Dia tak ada dia tak jarang lah, pernah je lah, biasalah soalan bagi just, dia bagi center, dia bagi foci, dia bagi vertex, cari equation ni. Senang je, itu ialah yang paling senang lah, paling basic. Okay, let's see the next question dekat sini, soalan 17. Find the equation of an ellipse with one foci is F03. So instead of dia bagi dua-dua foci, dia bagi satu sahaja. Okay, dia bagi F03 kat kita. With equation of the minor axis, X equals to 2. Okay, minor axis ialah at X equals to 2. Tak payah susah fikir macam apa shape dia kat sini, tak payah susah-susah. Kita tulis je. Terus kamu nampak je soalan ni, kamu letak dekat atas axis kita. X equals to 2 dia kata. So 2 dekat sini. Ini ialah X equals to 2. Okay. Ini minor axis kamu. Ini ialah minor. So foci kamu takkan lies on this part here. Okay, dia takkan lies on this line here. And dia bagi lagi, the length of the major axis is 12 units. So kita tahu ini ialah minor.
kita tahu jarak antara vertex dengan center ialah, apa jarak dia? Apa jarak ni? Center dengan vertex vertical, apa jarak dia? A, B, C? 6. Sekejap. A, B ke C ni? B. Okay? Boleh ikut ke saya ni? Vertical Boleh miss. antara center dengan vertex. Tak kisah tak kisah minor ke major. Untuk ellipse tak kisah minor ke major, as long as kalau dia vertical, center dengan vertex dekat sini jarak dia sentiasa B. Okay, jarak dia sentiasa B. Jadi daripada yang kuning dekat sini, the length of major axis kamu berapa? Length of major axis kamu apa? A. A, okay. Contohlah saya bagi kat sini, ini ialah major axis kamu kan? Obviously lah sebab ini minor axis kamu, ini major axis kamu. Ini major vertex, ini major vertex. Okay. Jarak ini ialah 12 dia kata. Okay. Apa? Equals to apa? 6. 2A. 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 Okay. Let's say dekat sini ialah center, sini A, sini ialah A. Okay. So maksudnya length of major axis ni sebenarnya dia nak bagi tahu yang 2A is equals to 12. Automatically dapat A sama dengan 6. Betul lah tadi kamu cakap 6. Okay. Nampak dekat situ? Boleh? Boleh miss. Okay. So sekarang apa kita nak buat next? Find the equation of an ellipse with one foci f03. Foci always lies on major axis. Okay, tapi sekarang kita tahu minor axis kita ialah x equals to 2. Ini ialah minor axis kita. Major axis kita obviously y equals to something. Since foci kita lies on the major axis kamu apa dekat sini? Y equals to 3 ialah major axis kamu. Okay. Tak faham tak apa. Pelan-pelan cuba fahamkan. So kita lukis line y equals to 3. Okay, ataupun tak perlu fikir dulu. Nampak F03 kita plotkan dulu. So F03 let's say lah somewhere here. Kat sini ialah foci kita contoh. F03 dekat situ. Nampak pula. Okay, so kita dapat coordinate of foci, kita just terus plotkan dekat dalam axis kita. So foci kita kat sini, kita tahu foci lies on major axis. Lalu kita lukislah satu major axis kita. So this is your major axis. Apa shape kita, horizontal ke vertical? Horizontal. Horizontal. Okay, shape kita ialah horizontal which is A lagi besar daripada B. Okay, can we know the coordinate of the center? Which is obviously this is the center. Boleh tahu tak coordinate of center kita kat sini? Boleh miss. Berapa? 2, 3. 2, 3 dekat situ. Okay, sebab tu penting untuk terus lukiskan kamu punya minor axis. So minor axis ni tadi dia bagi tahu dekat 2 kan. So major axis kita tahu ini ialah 3. So kita dapatlah coordinate of the center 2 dengan 3. So we can write that in the standard equation. So we have x minus 2 square over a square plus y minus 3 square equals to b square equals to 1. Okay, and we also know that a is equals to 6. Okay. So sebenarnya kita ada x minus 2 square over 36 plus y minus 3 square over b square equals to 1. Macam mana nak cari b square kamu? Apa lagi yang kita boleh buat? Satu lagi equation yang kita akan guna. Equation apa tu? C square equals to A square minus B square. Yes, betul. C square minus A square. C square equals to A square minus B square. Ingat A lagi besar daripada B, so A tolak dengan B. So now,
A kita tahu 36. B kita nak cari. Kita tahu C tak? Tahu Miss. Tahu. Ini C kamu. Okay, ini C kamu. Berapa jarak ni? Antara kosong ke 2 berapa jarak dia? 2 lah obviously. Okay, so 2 tolak dengan kosong, kita ada 2. So C kamu is equals to 4 square. Ini ialah 36 minus B square. So we get B square is equals to 30. Sorry, ini ialah 4. Okay, 32. Okay, so dapat 32 ganti je lah kat sini 32. So dapatlah equation of ellipse kita. Okay, very simple sebenarnya. Cuma as long as kamu letaklah semua soalan ni kamu letak dekat dalam axis kamu, barulah kamu nampak sebenarnya apa yang kamu ada. Okay, kalau kita tengok je soalan tu, kita tak sedar pun sebenarnya kita ada center kita. Okay, so plotkan semua dekat dalam axis. Okay ke? Boleh? Boleh Miss. Boleh. Okay. So next one ialah soalan 18. Okay, soalan 18 lebih kurang macam soalan tadi. Cuma dia terbaliklah vertical. Boleh buat sendiri soalan 18. Tengok soalan 19. Lebih kurang sama kat situ. Soalan ni specifically kata major vertex. Okay, the major vertex of an ellipse is negative 2, 9, 2. Apa major axis kamu dekat situ? Daripada 2 vertex ni, kita tahu dia ialah major vertex. So apa major axis kita? Apa yang sama dekat situ? Y equals to 2. Okay, Y equals to 2. Tapi tak payah pening-pening kepala, lukis sahaja. Okay, lukis je atas koordinat, atas axis kita. Selagi kamu ada point dalam soalan tu, kita plotkan. Negative 1, 2. Ini ialah V1 kita, let's say. 9, 2. Ini ialah V2 kita. Okay, ini ialah major vertex. So kita buat satu line. Ini ialah major vertex kita. Okay. So daripada sini sendiri kita boleh tahu center kita tak? Sebelum kita baca the next sentence kat sini, kita boleh tahu center tak? Boleh Miss. Boleh. Center ialah Midpoint between two major vertex. yes, midpoint antara vertex kita. So carilah midpoint kita berapa. So dah dapat midpoint dekat situ, barulah kita pergi baca balik soalan. Distance between two foci of the ellipse is 8 unit. 8 represent apa? Distance between two foci is 8 unit. 8 tu represent apa? A ke B ke C? C. Buat C. C. Adakah C sama dengan 8? C Buat sama C. dengan 4. 2C. Okay, let's say lah saya letak je center kita kat sini, foci kita kat sini, foci kita kat sini. F2, F1. Dia kata distance between two foci. Maksudnya ini distance between two foci. Okay, ialah 8. Okay, C tu ialah antara center dengan foci kita. So maksudnya 8 ialah 2C. C is equals to 4 dekat situ. So kena hati-hati sikit lah kat sini. And the next thing, boleh cari sendirilah. Yang kita boleh tahu juga sebenarnya A kita apa dekat situ. Tak perlu lukis pun tak apa sebab dia tak suruh sketch. Okay, tapi penting saya cakap soalan ellipse dengan parabola ni please letaklah dekat dalam axis kamu. Okay, plotkan the point. So let's go to the next question. Saya tak nak buat soalan ni sebab ini sama macam example dalam nota, basically ialah completing the square. Sebelum completing the square, apa yang kita kena buat dengan equation ni? Susun. Coefficient of A mesti kena 1. Okay. So susun betul lah susun. 4x square minus 16x, 9y square plus 36y. Okay.
Ini kena jadi 1. Tapi tak boleh bahagi. Okay, tak boleh bahagi. Sebab kita hanya akan complicatedkan lagi equation tu. So factorizekan lah. Okay, so please check balik kamu punya example dekat dalam video tu untuk buat soalan ni macam mana. Okay. Last question dekat sini. Show that. Oh, samalah ni. Samalah. Nanti boleh buat sendiri Soalan 21, 20. Ini semua sama macam dalam video. Ini pun sama juga. So that's all for tutorial untuk parabola. Parabola pula untuk ellipse. Okay. Kita boleh take 5 dulu. Okay, kepada yang nak belajar lah. Kita sambung soalan 23. So macam parabola tadi, kita ada 4 shape. So samalah, basically kita kena determine the shape first. Okay, kalau soalan tu suruh cari equation, kita kena tahu. Tak kisahlah sebenarnya kalau dia suruh cari equation ke, suruh determine focus, determine vertex, ataupun dia suruh sketch, benda yang pertama kita kena tahu ialah the shape of the parabola. So kita tengok soalan 23A, very basic. Dia bagi vertex dengan focus dekat kita. Okay, kalau tadi soalan ellipse, kita kena determine dia horizontal ataupun vertical, which is itu determine dia punya major axis. Okay, tapi untuk parabola pula, kita kena determine dia punya axis of symmetry dia. Okay, which is axis of symmetry tu akan determine the shape dia lah. So, kalau kamu tengok dekat sini, kita ada vertex 02, kita ada focus 42. Okay, nampaklah kamu nampak dekat sini, dua ni sama. Okay, dua ni sama, which is sebenarnya kita tahu dia punya axis of symmetry dia ialah dekat y equals to 2. Okay, tapi kalau tak nampak nak bayangkan macam mana, macam biasa lukis di atas axis kita. So plotkan the whole point dekat sini. So kita ada 02, kita ada 42. Okay, so this is the focus, this is the vertex. So kamu rasa dia punya shape opens right, opens left, opens up, opens down, mana satu? Shape dia kanan kiri ke atas bawah? Atas. Atas. Bawah. Focus. Saya rasa ramai yang tak tengok video ni mesti tak tahu macam mana nak buat kan. So ini ialah axis of symmetry kita. Okay, ini ialah axis of symmetry kita. Parabola. Ini parabola kamu contoh. Okay, ini parabola kita. Ini kita panggil sebagai vertex. Fokus kita sentiasa dekat dalam parabola kita. Okay, fokus sentiasa dekat dalam parabola and di belakang parabola kita ialah directrix kita. Okay, ini dipanggil sebagai directrix. Yang di dalam parabola tu kita panggil sebagai fokus. Okay, so sekarang since kamu nampak dekat sini fokus kita di sebelah kanan, vertex kita. Okay, and kita tahu fokus mesti kena dalam vertex kamu. So shape kamu open right, open left, open up or open down? Right. Open. Okay, open right. So ini shape kamu sebenarnya. So we know that the directrix is somewhere here. So to determine the equation of the parabola, opens right, opens left ialah y square. So the equation is y minus k square equals to positive 4p x minus h. Okay, so kita tahu vertex kita, so straight away kita ada y minus 2 square equals to 4p. X kita 0, x minus 0. So kat sini ialah x sahajalah. Okay, so macam mana nak tahu nilai p? Macam mana nak tahu nilai P? P ialah jarak antara vertex dengan fokus dan juga vertex dengan directrix. Stilah ada directrix kat belakang ni. So macam mana nak tahu nilai P kamu? Berapa nilai P tu? 4. Okay, so daripada sini ke sini ialah 4. So automatically kita tahu ini ialah 4. X, so kita ada 16x. So simple lah, itu je. So kita dapat dah equation of ellipse. So, equation of parabola. So ini ialah basic questions lah. Dia bagi vertex, dia bagi fokus, kita just terus cari equation of parabola.
Yang paling penting ialah to determine the shape first. Okay, kena tahu shape dulu baru kita tahu equation ni yang mana satu yang kita nak guna. Sama ada sini x square ke, kat sini y square ke, positif ke, minus ke. So benda yang paling senang untuk kita buat ialah plotkan sahaja apa point yang kita ada, apa koordinat yang kita ada. Okay, so kita tengok soalan 26B. So kita ada x square plus 4x equals to 6y minus 28. Okay, obviously dekat sini ini bukan dalam standard equation. Sebab standard equation depan y kamu mesti kena 1. Okay, so macam ni lah 4p y minus k. So depan ni mesti kena 1 lah. So sini pun salah juga. Okay, bukan dalam bentuk x minus h square. So apa yang kita kena buat dekat sebelah kiri ni? Factorize. Factorize. Completing the square. Completing the square. Okay, so kita kena completing the square. So kita ada x square plus 4x. Salin je balik, x square plus 4x plus b over 2 square minus benda yang sama b over 2 square. Okay, plus dengan c. Sini kita ada c kat sini, biar je lah. Minus 28. So please, siapa-siapa yang tak tahu lagi nak buat completing the square, please do something. Okay, PM saya, tanya saya macam mana nak buat. So now we can factorize this. We have x plus 2 square. X plus 2 square ni sebenarnya represent yang ini part yang ini sebenarnya. Okay, so yang tinggal hanyalah inilah minus berapa tu? Minus 4. Okay, minus 4 equals to 6y minus 28. Okay, so minus 4 boleh bawa pergi sebelah sebab kita tak perlukan dia di sebelah kiri. Standard equation kita tak ada pun constant dekat sebelah kiri. So we have 6y minus 28 plus 4, we have minus 24. Okay, masih lagi belum dalam standard equation, y kita kena coefficient 1, so we have to factorize 6, we have y minus 4, x plus 2 square. So that is how we have the standard equation of parabola, which is kita terus ada the vertex. Apa vertex kita kat sini? Apa vertex kita? Anyone? Minus 2, 4. Minus 2, 4. Okay, so ini kamu punya equation of parabola yang kamu kena compare kan. So vertex kita ialah minus 2, 4. Okay, minus 2, 4. So apa lagi yang kita boleh buat dekat sini ialah kita boleh cari nilai P by comparing 4P dengan 6. So 4P equals to 6, we have P equals to 3 over 2. Okay, so sekarang soalan ni suruh sketch the graph. So obviously kalau nak sketch tu kita perlukan vertex, kita perlukan foci, kita perlukan directrix. Okay, so sekarang kita lukis atas axis kita. Kita plotkan vertex kita which is negative 2, 4. Oh kat sini. Okay, so ini ialah vertex kita, negative 2, 4. Sekejap, saya lukis balik. Okay, ini vertex kita negative 2, 4. Okay, so from the equation dekat sini, equation kita, standard equation dekat sini, kita dah tahu dah shape dia apa. Kanan, kiri, atas atau bawah. Kanan, kiri, atas atau bawah. X square. X square kanan, kiri ke atas bawah? Atas bawah. Atas bawah. Okay, obviously satu x square tu kan quadratic. Okay, satu je. Itu kalau antara satu-satunya shape lah yang kamu perlu tahu ialah x square quadratic. Okay, shape dia ialah atas ataupun bawah. Okay, which is bawah ialah negatif, atas ialah positif. So sekarang dekat 4P kita ni ialah positif. So shape kita atas ataupun bawah.
opens outward or opens downward? Ya Allah, ada orang ke tak ada ni? Kamu jawablah dengan saya. Kalau saya cakap sorang-sorang, baik saya buat video je. Saya tak perlulah nak susah-susah buat GM. Sebab tu kita buat GM so that we have two interaction. Okay, kita ada two ways of interaction. Kalau saya cakap sorang-sorang, sama je lah macam saya buat video. Saya buat video, saya seorang je yang pandai. Saya seorang je yang belajar. Ni saya tanya kamu faham. Tapi tak faham juga. Yes, saya faham. Ramai lagi tak habis buat video. Tapi saya dah dekat sini. Tolonglah jawab. Boleh semua orang? Bagi saya bercakap seorang-seorang. Boleh ataupun tak boleh? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Okay. So, apa kita buat tadi? So, kita dah ada shape. So, we have to know the focus dekat sini. Okay, so ini ialah axis of symmetry kita. Axis of symmetry sentiasa yang di tengah-tengah parabola kamu. So, ini axis of symmetry kita. Kita tahu fokus di dalam directrix. Fokus dekat dalam parabola, directrix belakang parabola kita. So, coordinate of focus. Ingat, dua keyword tadi yang saya bagi. KKX, ABY. Okay. Kanan, kiri, X yang bertukar. Koordinat X bertukar. Atas, bawah, koordinat Y yang bertukar. Since sekarang kita punya shape ialah atas, so koordinat Y yang akan bertukar untuk fokus dengan directrix kamu. So, X ni tak akan bertukar. So, biarlah dia sebagai negatif 2. 4 ni akan bertukar. Since fokus kamu di atas vertex kamu, kita kena tambah ataupun tolak? Tambah. Tambah baik apa? Tambah 3/2. 3/2. Okay, jarak antara vertex dengan fokus ialah 3/2. Okay, which is P kamu. So, tambah 3/2. So, itulah nilai fokus kamu. Negatif 2. Berapa? 11/2. Okay. So, satu lagi yang kita kena cari ialah directrix kita. So, directrix. So, kat situ kita tahu fokus kita ialah negatif 2, 11/2. So, directrix. Kita ingat ABY tadi. So, directrix kamu pun mesti kena Y. Okay, Y. Directrix di belakang, di bawah vertex. So, mesti kena minus lah. So, ambil nilai 4 dekat sini. Tolak dengan P, 3/2. So, kita dapat directrix kita Y equals to 5/2. Okay, so make sure labelkan. Ini directrix kamu. Okay, so nampak macam serabut sikit kat situ. Tapi ini boleh je, untuk sketching, mesti kena labelkan. Okay, kalau kamu nak labelkan F sahaja tanpa tulis koordinat ni pun tak apa. Tapi as long as kat sini ada. Okay, kalau nak nampak kemas sikit, boleh je nak tulis F, nak tulis V dekat sini, tapi mesti kena ada dalam jawapan dekat sini. Okay, jelas untuk parabola? Boleh, Miss. Okay. Boleh, Miss. So, kita ada soalan 27. So, kita tengok soalan 27A. Axis of symmetry is parallel to the x-axis. Atas, bawah ke kanan, kiri? Opens right, left or up, down? Ada dua possibility kat sini. Axis of symmetry parallel to the x-axis. Kanan kiri. Kanan kiri, Miss. Okay, so axis of symmetry parallel to the x-axis. Ini ialah x-axis kamu. So ini ialah axis of symmetry kita. Kita tahu axis of symmetry di tengah-tengah parabola kita. So parabola kita mungkin macam ni, mungkin macam ni. Okay, tapi kita tak tahu. Tak tahu yang mana satu. Sama ada kanan ataupun kiri sebab equation dia lain. Kalau kiri ada negative 4p. Kalau kanan ada positive 4p. So how are we going to determine that? Is just by plotting this whole point here. Okay, kalau kamu ingat circles, find the equation, but we have given 3 points. Which is kita kena substitutekan semua point tu dekat dalam equation kita kan. Sama juga konsep dekat sini. Contoh dekat sini kita substitutekan, kita plotkan. Sini ialah 1, 1. Kita ada 1, negatif 3.
kita ada negatif 2 kosong. Okay, so kalau kamu nampak dekat sini, shape kamu ke kanan ataupun ke kiri? Kalau dia passes all these 3 points. Shape kanan ke kiri? Kanan kami. Ke kanan. Okay, obviously ke kanan lah. Dia kena pass 1-1, dia kena pass negatif 2 kosong, dia kena pass 1-3. Okay, so ada satu sahaja possible answers kat sini, shape kamu mesti ke kanan. Okay, tak logik untuk dia ke kiri. Okay, tak logik untuk dia ke kiri kat sini. Dan kamu kena ingat juga negatif 2 kosong bukan vertex dia, dia just passes through je. So the equation is ke kanan y square, y minus k square, positive 4p, x minus h. Okay, so itu yang kita kena tahu equation dia. So kita tahu dia opens right, so kita tahu nak cari equation is by substituting all the point here. So we have at 1, 1. Okay, boleh substitutekan sendiri dulu. Okay. So basically apa yang kita perlu buat dekat sini ialah simultaneous equation lah. Tapi sedikit sukar dekat situ sebab kamu ada 4pH dekat situ. Okay. Kita kalau buat simultaneous nak buat substitution kita tak biasa untuk jangan biasakan untuk jadikan dia sentiasa sebagai fraction. Okay, sebab nanti akan susah untuk kamu simplify kan. So satu cara ialah by using elimination dekat sini yang mana kita boleh eliminatekan 4pH dengan 4pH dekat sini. Okay, the aim here is to find P, H dengan K. Jangan salah masuk pula ini point ni semua ialah nilai X dengan Y kamu, bukan nilai H, K kamu. Okay, so apa yang kita boleh buat dulu? Two minus one. Okay, 2 minus 1. Kita buat 2 minus 1 dulu. Okay, which is 9 minus 1. 9 minus 1, kita tulislah. 9 plus 6k plus k square equals to 4p minus 4ph minus dengan 1 minus 2k plus k square equals to 4p minus 4ph. Okay, which is kita dapat 8 minus
So 6 minus minus 2 kita dapat plus 8k. So this one akan eliminate terus. So senang kerja kita. Yang di sebelah sana pun akan jadi 4p minus tu ke saya buat ni. Okay, 4p minus 4p akan jadi 0 minus 4ph minus 4ph pun akan jadi 0, which is kat sini kita dapat 0, which is kita terus dapat jawapan K sama dengan berapa? -1. Okay, so senang 10 kali senang lagi bila kita guna elimination daripada substitution. Okay, so let's try 3 minus 2 pula. 3 minus 2. Okay, kita ada K square equals to negative 8p minus 4ph. 2 ialah 9 plus 6k plus k square equals to 4p minus 4ph. Minus. Ini ada 0, 0, ada. So 0 minus negative 9 akan jadi apa? Negative 9. -9. Negative 9. Tadi kita buat apa? 2 minus 1 kan? Okay, tak apalah, boleh lah. So 0 minus 6k kita akan ada minus 6k. K square minus k square jadi 0. Sini jadi berapa? Negative 12p. Negative 12p. Negative 12p. So minus 4ph plus 4ph akan jadi 0 lah. So kita ada satu equation which is kita ada nilai k. So substitute je lah. When k equals to 1, negative 1, kita ada negative 9 minus 6 times 1 equals to negative 12p. Dapatlah p sama dengan berapa. Okay, ada k, ada p, bolehlah cari kamu punya nilai h dekat situ. So instead of using substitution, sama juga sebenarnya yang simultaneous untuk circle 3 points tu, elimination lagi senang untuk kamu dapat nilai dia and kurangkan careless mistakes. Okay, ada nilai h, ada nilai k, ada nilai p, substitute je lah balik dalam equation ni, dapatlah equation kita. Okay, boleh? Senang je yang ni. Okay ke semua? Boleh saya teruskan? Ada 2 lagi soalan. Boleh, Miss. Boleh, Miss. Okay. So 28. Soalan A tak ada masalah. Very straightforward. Apa nak buat dulu untuk dapatkan vertex, focus dengan directrix? Ada ikut completing the square. Okay, so kita buat completing the square, which is kamu boleh buat sendiri, kamu end up dengan berapa jawapan dia? X minus 2 square equals to 4y minus 1. Okay, buat sendiri completing the square apa-apa semua. Which is kamu akan end up dengan equation ni. Automatically kita dapat vertex kita. Vertex equals to HK which is 2, 1. And kita boleh juga cari nilai P kita. 4P equals to 4. P is equals to 1. Okay. So to find the focus, tak perlu susah-susah. Kita terus drawkan kita punya parabola. Tak payah susah-susah kamu fikir. Plus saya tak galakkan, bukan saya tak galakkan lah. Saya tak bagi pun kamu hafal Tolong jangan hafal. Jangan hafal, nak cari fokus untuk ke kanan kena tambah dengan P. Nak cari fokus ke kiri H, tolong jangan hafal. Okay, kamu akan complicatedkan lagi kerja kamu je. So just ingat je, atas, kanan, tambah. Kiri, bawah, tolak. Okay, and kena tahulah distance dia apa. So jangan hafal, fahamkan. So sekarang kita ada vertex 2, 1. So di sini 2, di sini 1, ini vertex kita. Shape kita ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Apa shape kat sini? Upward, downward, left, right. Apa shape dia? Upward. Upward. Okay.
kat sini ada x square. Kita tahu x square sama ada kanan, atas ataupun bawah. Since kat sini positif, so positif shape dia upwards lah. Kita boleh terus lukis sebenarnya. Okay, so shape kamu lebih kurang macam ni. So kita lukis axis of symmetry supaya senang untuk kita plotkan fokus kita. So kita tahu fokus dekat dalam parabola kita. So focus can be somewhere here. Okay, so atas bawah A, B, Y. Maksudnya coordinate of Y yang akan bertukar. So to find the focus, X tak bertukar. So salin je balik X kita ni. Y yang akan bertukar. So salin Y, fokus di atas vertex. Tambah ke tolak? Tambah Tambah dengan 1. 1. Okay, tambah dengan P. So kita dapat coordinate of focus 2, 2. Okay, label 2, 2. So directrix pula atas bawah A, B, Y. Okay, Y maksudnya directrix kamu pun Y equals to directrix berada di bawah vertex kita. So kena tolak. Okay, so ambil Y dekat sini, 1 tolak dengan 1. So directrix kamu ialah Y equals to 0 which is lies on this x-axis here. Okay, so that's it. Jangan lupa ini mesti kena cari x-intercept, y-intercept mesti kena cari. Dalam apa-apa graf yang kita lukis mesti kena cari x-intercept, y-intercept. Barulah dapat markah penuh. Okay, so that is one question. Soalan A, very straightforward question, tak ada masalah. Now, saya nak kamu baca soalan B tu betul-betul. Okay, apa sebenarnya yang dia bagi tahu kat kita? Show that the tangent lines to the parabola at point -25, b 3/5/4 intersect at right angle. Salah dekat sini ialah dia suruh show. Okay, show that the tangent line intersect at right angle which is the perpendicular. So one way to show this thing here, okay, tangent line contohlah kita ada satu tangent line, kita ada satu lagi tangent line, okay, which is dekat point A, yang ini dekat point B, contoh. Okay, ada parabola. So this is your parabola. Dia lebih kurang macam ni lah kiranya. So apa yang kita nak showkan ialah these two tangent lines ialah perpendicular to each other. Any idea? Macam mana kita nak showkan? Apa yang boleh kita showkan? Apa yang kamu tahu menunjukkan dua line ni perpendicular? Betul ke ayat saya tu? N1, N2 is equals to -1. So, okay. So satu cara untuk kita tunjukkan dua line intersect at right angle ialah by using formula M1, M2 is equals to -1. Okay, so kita akan showkan these two gradients is equals to -1. Okay, product of these two gradient is equals to -1. So kamu tahu kalau kita nak cari gradient, kita kena cari equation of the line lah. Okay, so kita lukis dulu lah. Kita ada -2, 5. Kita plotkan dulu -2, 5. Mana -2, 5? -2, 5. Lebih kurang lah kat sini. Jauh sangat pula. Tak kena parabola saya. Contoh je lah kat sini Kita anggap dia ada kat situ. So ada satu line kat sini. Sekejap
Okay, so the other tangent line is at 3, 5/4. Okay, so sini 3, kita anggap je lah dekat sini. So ini ialah satu lagi line kita. Okay, so this is point B, 3, 5/4. This is point A, -2, 5. Okay. So apa yang kita nak showkan ialah ini 90 darjah. Okay, so kita tahu kita boleh showkan gradient of 1. Let's say ini ialah M1 kamu and this one here is M2. So apa yang kita kena buat ialah kita kena cari gradient M1 dengan M2. Any idea macam mana nak cari? Obviously kalau nak cari gradient kita kena ada equation of the line first. Siapa ada idea macam nak buat soalan ni? Saya bagi 2 minit, 3 minit untuk kamu fikir. Okay, so sebenarnya macam-macam cara untuk kita cari gradient tanpa ada the equation kita. Okay, tak tahulah cara mana yang kamu terfikir, kamu tak fikir pun sebenarnya. Salah satu cara ialah kalau kita ingat, kita pusing balik kepada semester lepas, chapter 9. Okay, dalam chapter 9 ialah differentiation kita, dy dx. Dy dx tu apa sebenarnya? Gradient. Gradient. Okay, dy over dx ialah gradient kita sebenarnya. So what do we have here is actually the equation of the parabola. Okay, this equation lah. Kita ambil x square minus 4x minus 4y plus 8. So to find the gradient, what we can do to find the gradient of any line that touches the parabola, apa yang kita boleh buat ialah by differentiate this equation here. So we are going to do d over dx. Nampak ke hijau ni? Nampak is Nampak Miss. Minus 4x minus 4y plus 8 equals to 0. Okay, sebab kita nak wujudkan dy over dx. Sebab kita tahu dy over dx ialah gradient. Okay, dy over dx ialah gradient, sama jugalah dengan m kita. Okay, benda yang sama, semua benda yang sama. So daripada equation ni, daripada differentiation ni, kita tahu kita boleh wujudkan dy over dx. Which topic is this? Which subtopic is this? To differentiate all this equation with respect to x. Ataupun kita buatlah differentiate x square with respect to x akan dapat berapa? 2x. 2x. Differentiate negative 4x with respect to x akan dapat apa? Negative 4. Negative 4. But this one here you have to be careful. Differentiate negative 4y with respect to x akan dapat? negative 4 dy over dx. Betul, negative 4 dy over dx. Which is kat sini ialah implicit differentiation kamu. Okay, tak adalah the whole topic of implicit differentiation. Basic je sebenarnya. Okay, differentiate y with respect to x dapat negative 4 dy over dx. Okay, differentiate 8 akan jadi 0 lah. So ini yang kita ada sebenarnya. Ataupun sini tadi equals to 0. D over dx equals to 0. Okay, so kita differentiate kanan dan kiri. Differentiate both side. So differentiate 0 obviously akan jadi 0.
Okay, so now we want to make dy over dx as the subject. So we have 4 dy over dx equals to 2x minus 4, and we end up with dy over dx 1 over 2x minus 1. Okay. So ini gradient kita. So at any point on the parabola, kalau kita substitutekan point ini dekat dalam ini, kita dapat gradient of ini. Okay? Boleh faham? Jelas? Nampak ke? So sekarang kita nak cari yang orange ni. Kita nak cari gradient M1. So kita tahu dia dekat 0.35 over 4. So we are going to substitute. At 3, 5 over 4. So the gradient of dy over dx, which is the gradient of M1, is equals to 1 over 2, tak payah risaukan y sebab kita ada x sahaja kat situ, minus 1. Equals to 3 over 2 minus 1, kita dapat berapa? 1 over 2. 1 over 2. Okay? Which is obviously kita dah tahu dah sebenarnya gradient yang 2 tu berapa, M2 berapa. Tapi kita nak showkan sebenarnya. Kita nak showkan. So we have to substitute this point here. Silap sini. Negative 2, 5. So yang hijau tu yang kita nak cari. So kita ada at negative 2, 5 gradient of 2, which is substitute balik dekat dalam ni, dy over dx is equals to 1 over 2 times negative 2 minus 1, which is kita dapat negative 1 minus 1, kita dapat negative 2. So here you have M1, which is 1 over 2. M2 equals to negative 1. So M1 is 1 over 2, M2 is negative 2, which is kita dapat negative 1. So we can conclude that since M1, M2 is equals to negative 1, M1 is perpendicular to M2. Boleh teruskanlah the tangent apa benda yang soalan tu minta tadi. The tangent line intersect at right angle, sama lah tu. Boleh? Jelas ke kat sini? Nampak tak macam mana nak buat? Boleh miss. So saya bagi satu cara lah. Okay, saya bagi satu cara one way of solving this question by using dy over dx. So kamu kena ingat jugalah to find the gradient, dy over dx ialah gradient juga. Okay, benda yang sama juga. So that's it for question 28. And kenapa ni? Soalan 29. Tak banyak pun sebenarnya. Soalan 29 tu ada soalan circles juga yang tu boleh buat sendiri. And saya rasa that is solved for tutorial chapter 4. Okay, saya tak dah discuss dah any extra past year. Mungkin nanti saya akan buat. Tapi nanti saya bagi tahulah bila saya nak buat kepada sesiapa yang berminat sahajalah. So that's all. Hari Khamis kita akan terus masuk chapter 5. Okay, so please complete all the videos. Okay, tengok semua videos chapter 4 and complete your chapter 4 punya tutorial. Boleh semua orang? Boleh miss. Okay, yang belum buat lagi tak apa, boleh Boleh try. miss. Tak faham, boleh refer balik kepada video ini. Okay, so sebelum kita menghabiskan majlis kita pada hari ini, ada 3 perkara saya nak cakap. Yang pertama, chapter 4. Okay, yang pertama, UPS kamu lah. 4 perkara lah sebenarnya. 4 perkara. Yang pertama, UPS jangan lupa hari apa UPS? Rabu malam. Hari 3 miss. Okay, hari 3. Wednesday. Okay, UPS on Wednesday. Please study chapter 1, chapter 2, chapter 3. Ialah chapter yang senang. Okay. Sebelum kita pergi kepada yang susah, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tu bertambah-tambah kesusahan dia. So please, ini ialah UPS yang kamu kena score. Okay. So untuk UPS tu, apa yang saya suruh buat ialah saya suruh buat Matster discussion. Okay, so please send your screenshot in the group. Okay, dalam group Telegram tu, so that kalau kamu buat WhatsApp conversation, your friends can read them and maybe can learn something. Okay, kalau buat Meet lagi baguslah. Every group has to do
that's the discussion. Okay, so saya akan ambil ni sebagai markah PB kamu. So nanti takkan ada discussion dah lah. Kalau semua orang boleh bekerjasama lah dengan saya. So sebelum before Wednesday, make sure you do the discussion. Tak lama pun, just discuss 3 questions daripada chapter 1 satu soalan, chapter 2 satu soalan, chapter 3 satu soalan. Tak lama pun, dalam 1 jam habis dah. Okay. Boleh? Faham? Nombor 2? Boleh, Miss. Boleh miss. Membawa kepada nombor 3, untuk chapter 4 saya nak semua orang buat mind map. Okay. Which is kena hantar. Nanti saya akan accept dekat GC mind map ni. So untuk chapter 4, circles, ellipse, parabola. Okay, mind map yang sekreatif yang boleh lah. Okay, jangan kreatif-kreatif tapi kamu tak faham pula. Make sure kamu fahamkan. Boleh refer dekat apa yang saya tulis dekat sini. Janganlah tiru saya punya. Okay. Buat lagi detail. Nak buat bersama-sama soalan lagilah bagus. Kamu juga yang nak tengok nanti. Jelas? Nombor 3? Miss, mind map dalam satu keping kertas. Jelas, Miss. Satu keping kertas lagi bagus lah. Okay. Kalau dia jadi 10 keping kertas, dia tak jadi mind map, dia jadi buku dah. Okay. So tak kisahlah. Depends mana satu yang senang untuk kamu. Saya tak kisah kalau kamu buat 2 kertas pun. As long as it is easier for you. Ini untuk revision kamu juga nanti. Okay, dan yang